Media sosial merujuk kepada set alat dalam talian yang direka bentuk untuk interaksi sosial antara satu sama lain di seluruh pelosok dunia. Media sosial adalah perpustakaan maklumat yang memudahkan penyaluran maklumat dan merupakan alat yang berpengaruh untuk aktiviti komunikasi dalam talian. Disebabkan oleh pencapaian demografi pengguna yang berleluasa, media sosial menjadi sasaran penderaan oleh kumpulan yang tidak bertanggungjawab. Penyalahgunaan media sosial merupakan satu trend yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat, terutama sekali golongan remaja pada masa kini. Penyalahgunaan media sosial ialah satu perbuatan di mana seseorang individu atau sekumpulan manusia menggunakan bahan teknologi maklumat untuk tujuan negatif yang boleh membawa keburukan seperti fitnah, kemusnahan dan sebagainya sama ada kepada diri sendiri, masyarakat maupun negara. Contoh media sosial adalah seperti Facebook, WeChat, WhatsApp dan lain-lain. Pengguna media sosial perlu berhati-hati semasa menggunakan medium ini dan juga mereka tidak terlibat dengan provokasi dengan membalas atau meninggalkan komen yang boleh mencetuskan kemarahan dan ketakutan terhadap diri seseorang kerana tindakan itu adalah salah di sisi undang-undang selain boleh mengguris perasaan pengguna. Isu yang timbul dalam Undang-Undang Komunikasi melalui media sosial adalah seperti hasutan, penyebaran maklumat palsu, penghinaan terhadap agama, ideologi anti negara seperti komunisme, aktiviti penipuan yang melibatkan laman web perbankan dan pelaburan palsu, pengedaran atau perkongsian kandungan dalam bentuk pelanggaran hak cipta tanpa pemilik lesen, gunakan imej, audio atau video, memfitnah orang lain untuk menjatuhkan maruah, imej dan reputasi mereka di mata masyarakat dan menghantar kandungan lucah, jelek dan tidak senonoh. Aku nak hantar WhatsApp kat mereka kata PKP pula ni. Ya semua tak boleh raya. Jaga-jaga kita nak kena PKP lagi ni. Kesen. Semua tak boleh raya tu ni. Sebab aku kena kerja. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM sentiasa bersedia membendung penyalahgunaan media sosial khususnya aplikasi WhatsApp dan Telegram. Antara strategi yang dilaksana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia termasuk kaedah membendung dan mendidik, mencegah serta menguatkuasakan undang-undang. Wah, cantik betul sehari ni. Gaji ni mesti saya beli sehari ni. Uish. Okey. Ayo, saya kena tipu. Gaji habis gaji saya. Kena scam. Aduh. Aduan mengenai penipuan transaksi dalam talian terus menunjukkan peningkatan termasuk kes penipuan jual beli kenderaan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosul Wahid berkata, dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini sebanyak 12,140 aduan diterima dengan 4,963 aduan membabitkan transaksi dalam talian. Oh, video baru. Okey, saya share kepada semua grup lah ni. Rugi kalau tak tengok. Seorang guru didakwa di Mahkamah Session Kuantan atas tuduhan membuat, memiliki gambar serta video lucah dan memikat isteri orang untuk tujuan seks pada Mac lalu. Tertuduh Sad Ridwan Safar, 43 tahun dari Bandar Jengke, Maran, Pahang, mengaku tidak bersalah selepas tuduhan dibacakan di hadapan Hakim Siti Aminah Ghazali.
Harapnya tak ada siapa tahulah aku ambil maklumatnya. Dan sebut harga tender ni boleh aku bagi dekat Datuk petang nanti. Tiada kompromi terhadap mana-mana kaki tangan kerajaan di Melaka yang membocorkan rahsia kerajaan. Mereka boleh didakwa di bawah Akta Rahsia Rasmi OSA menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Wira Naim Abu Bakar. Kalangan penjawat awam didapati cenderung membuat kenyataan di laman sosial dan blog yang boleh menimbulkan keraguan kepada rakyat. Semua penjawat awam di Melaka supaya mereka betul-betul memberi perhatian menapis setiap berita yang ada dan juga menjaga tentang kerahsiaan dokumen-dokumen, minit-minit mesyuarat yang ada. Setakat ini, Undang-Undang Komunikasi utama yang mengawal masalah rangkaian sosial ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tetapi ia tidak menyeluruh. Ini kerana apabila mengawal selia masalah penyalahgunaan media sosial, rujukan mesti dibuat pada undang-undang lain seperti Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta Hak Cipta 1987, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Akta Rahsia Rasmi 1932, Akta Susunan 1948, Akta Fitnah 1957, Kanun Keseksaan, Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 dan juga Akta Pencegahan Keganasan 2015. Kesimpulan, akses atau capaian internet yang begitu mudah boleh didapati di mana-mana sahaja berbanding dengan penggunaan telefon pintar telah membuatkan masyarakat kini sentiasa mendapat maklumat atau berita terkini hanya di hujung jari. Walau bagaimanapun, kelebihan tersebut harus digunakan secara berhemah dan berhati-hati. Menjadi tanggungjawab setiap pengguna untuk menggunakan media sosial secara berhemah dan tidak menyalahgunakan kemudahan teknikal yang ada. Apa yang membimbangkan ialah sikap pengguna media sosial masa kini yang gemar menyebarkan isu atau situasi yang tidak benar. Jika dibiarkan begitu sahaja, tingkah laku pengguna media sosial akan berjangkit serta boleh memberi kesan yang besar dan negatif kepada keluarga, masyarakat dan negara. Kerajaan memandang serius isu-isu yang melibatkan penyebaran bahan di media sosial atau perkongsian maklumat yang boleh mengancam ketenteraman awam. Terdapat kebaikan dan keburukan menggunakan media sosial dalam dunia tanpa sempadan, dan jawapannya terletak pada pengguna media sosial itu sendiri. Kematangan mental adalah penting bagi setiap orang yang menggunakan media sosial untuk menilai kebaikan dan keburukan setiap aktiviti di alam cyber. Namun, peraturan sedia ada ini perlu diperbaiki. Isu undang-undang berkaitan undang-undang sedia ada juga perlu diperhalusi supaya individu yang menggunakan teknologi melalui media sosial untuk melakukan kegiatan seperti kesalahan jenayah boleh didakwa atas kesalahan yang dilakukan mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Isu penyalahgunaan media sosial memang banyak memberi kesan negatif kepada individu, masyarakat dan seterusnya negara kita sendiri. Sekian, terima kasih.